Adik-adik yang disayangi, dalam episod kali ini, Kak Kiki akan membincangkan topik karangan bahagian B. Adik-adik diminta memahami tajuk soalan karangan terlebih dahulu dan memberi idea atau isi karangan beserta contoh dan huraian sesuatu isi dengan tepat. Sebelum Kak Kiki huraikan dengan lebih jelas lagi, adik-adik kita lihat kategori atau jenis karangan yang sering disoal dalam peperiksaan UPSR. Kategori atau jenis karangan ialah pengalaman, fakta, perbincangan, autobiografi, biografi, keperihalan, laporan, surat kiriman, syarahan, ucapan. Adik-adik, pastikan adik-adik memahami tajuk atau soalan sebelum menulis karangan. Kak Kiki ingin memberikan teknik menjawab soalan karangan bahagian B untuk mendapatkan karangan yang baik. Adik-adik perlu menulis. Pendahuluan. Pendahuluan memberi penerangan atau definisi atau kata alu-aluan atau tentang tajuk atau soalan yang diberi. Jangan menulis lebih satu perenggan. Ingat, pendahuluan bukan isi atau idea karangan. Memadai dengan satu atau dua ayat. Idea atau isi karangan. Perlu ada 4 idea atau isi karangan. Setiap idea utama perlu ada huraian, iaitu sebagai idea kecil dan huraian terperinci dengan memberi contoh. Memadai dengan 3 atau 4 ayat sahaja. Penutupan. Penutupan juga bukan idea karangan. Penutupan yang baik dapat menyimpulkan atau menegaskan pendirian tentang apa-apa yang sudah ditulis dalam perenggan idea. Memadai 1 atau 2 ayat. Permulaan, penutupan boleh menggunakan cadangan, penanda wacana yang menyimpulkan idea seperti berikut. Akhir sekali, kesimpulannya, konklusinya. Oleh itu, dengan hal demikian, jadi. Kak Kiki harap adik-adik memahami perkara yang perlu adik-adik tulis dalam sebuah karangan. Satu perkara yang tidak harus adik lupakan ialah karangan perlukan perenggan. Setiap pendahuluan, isi dan penutup perlu ada perenggan. Untuk mencantikkan karangan itu ditulis, adik-adik boleh sambungkan perenggan dengan penanda wacana. Ini bertujuan untuk melihat kesinambungan pendahuluan, isi dan penutup. Memerlukan 6 perenggan iaitu perenggan pertama, pendahuluan. Perenggan kedua, idea atau isi pertama. Perenggan ketiga, idea atau isi kedua. Perenggan keempat, idea atau isi ketiga. Perenggan kelima, idea atau isi keempat. Perenggan keenam, penutup. Contoh soalan, karangan fakta. Kebaikan dan keburukan internet. Perenggan pertama, pendahuluan. Kini penggunaan sains dan teknologi dalam kehidupan seharian semakin meluas. Internet membolehkan pengguna dapat mencari maklumat dengan tepat dan cepat tanpa sempadan. 22 patah perkataan. Perenggan kedua, idea atau isi pertama. Salah satunya, kebaikan internet ialah pengguna dapat menjimatkan masa mencari maklumat. Contohnya, murid dapat melayari internet tanpa ke perpustakaan mencari buku kerana maklumat di hujung jari. Kesannya, tugasan dapat diselesaikan dengan cepat. 29 patah perkataan.
Perenggan ketiga, idea atau isi kedua. Selain itu, pengguna dapat mengisi masa lapang yang berfaedah dengan melayari internet. Contohnya, mereka dapat berhubung dengan rakan atau saudara yang jauh melalui email. Sebagai hasilnya, gejala negatif dapat dielakkan. 28 patah perkataan. Perenggan keempat, idea atau isi ketiga. Keburukan internet pula adalah banyak maklumat yang tidak benar faktanya dalam laman sesawang. Contohnya, kegiatan yang liar dan isu yang mengancam negara. Akibatnya, pengguna mudah bertindak tanpa berfikir panjang. 28 patah perkataan. Perenggan kelima, idea atau isi keempat. Di samping itu, pengguna terlalu leka dan taksub melayari internet. Contohnya, mereka tidak menghirau saudara mara yang datang ke rumah. Kesannya, pengguna bersikap mementingkan diri sendiri. 21 patah perkataan. Perenggan keenam, penutup. Internet banyak mendatangkan faedah sekiranya pengguna bijak menilai dan menapis maklumat. 10 patah perkataan. Jumlah 138 patah perkataan. Adik-adik, jelaslah bahawa untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik dan untuk mendapatkan markah yang tinggi, adik-adik perlu mematuhi apa-apa yang telah Kak Kiki terangkan tadi. Aktiviti. Isikan tempat kosong dengan contoh idea atau huraian idea yang sesuai berdasarkan jadual yang diberi. Perenggan pertama, pendahuluan. Amalan rajin membaca ialah amalan yang sangat bermanfaat dan harus diterapkan kepada semua rakyat Malaysia. Terdapat banyak faedah yang akan diperolehi melalui aktiviti ini. Perenggan kedua, idea atau isi pertama. Isi, memperoleh minda sihat dan kreatif. Contoh, pembacaan bahan-bahan ilmiah dapat merangsang pemikiran kita. Perenggan ketiga, idea atau isi kedua. Isi, menambah ilmu pengetahuan. Huraian, para cendekiawan dapat dilahirkan melalui ilmu pengetahuan yang tinggi. Perenggan keempat, idea atau isi ketiga. Isi, meningkatkan kosakata. Contoh, pengenalan dan pemahaman tentang sesuatu perkataan dapat diperkaya melalui pembacaan. Perenggan kelima, idea atau isi keempat. Isi, mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Huraian, masa lapang tidak akan sia-sia. Perenggan keenam, penutup. Jawapannya ialah huraian. Oleh itu, minda kita akan sentiasa berfikir secara kreatif, kritis dan positif. Contoh, pengetahuan tentang sesuatu perkara dapat diperoleh melalui pembacaan, misalnya tentang sesuatu sejarah atau fakta. Huraian, kesannya kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Contoh, dapat mengelakkan pembaziran masa terhadap aktiviti tidak bermanfaat seperti melepak dan bermain permainan video. Perenggan keenam, penutup. Kesimpulannya, amalan membaca adalah satu amalan yang harus digalakkan kepada semua rakyat Malaysia demi melahirkan individu yang berilmu dan berwawasan. Berdasarkan sajak generasi negara,
tulis karangan tentang cara-cara menjadi insan cemerlang yang diperlukan negara. Sekian sahaja adik-adik setakat ini pertemuan kita dan berjumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Selamat maju jaya!